Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi untuk teruskan kuliah kita sesi yang keempat ini. InsyaAllah, yang bagi salam tu saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung lagi pengajian kita pada malam ni menggunakan kitab Safinatun Najah, siri yang keempat. Dan malam ni insyaAllah kita masuk kepada perkara yang berkaitan dengan wudu. Okay? Jadi seperti biasa, setengah jam pertama ini kita akan baca kitab insyaAllah. Kemudian selepas daripadanya akan disusuli dengan soalan-soalan kalau ada. Jadi kalau seperti biasa, kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk kita malam ini maupun soalan-soalan yang lain, insyaAllah saya cuba jawablah. Yang penting dia adalah soalan agama, insyaAllah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. الأول النية الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مس شيء من الرأس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتيب. Okey. Fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh al-wajhi, muka, basuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan sampai ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki beserta dengan buku lali. Dan yang keenam, tertib. Jadi, ini 6 rukun wudu. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita akan membincangkan perkara asas, iaitu yang berkaitan dengan wudu. Dan wudu ini adalah salah satu perkara yang penting yang hendak kita pelajari, kerana dia menentukan sah atau tidak ibadat solat kita. Jadi untuk menentukan ibadat solat kita ni sah atau tidak, antara perkara yang penting ialah kita kena tentukan dahulu wudu kita ini sah dan betul mengikut undang-undang ataupun hukum syarak. Jadi untuk sah wudu itu mestilah menepati rukun wudu. Jadi rukun wudu yang disebutkan di dalam kitab kita ni, Safinatun Najah, ini ada 6. Inilah rukun wudu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. 6 rukun ini dibuat khulasah oleh orang-orang tua kita dahulu, dibuat kesimpulan oleh orang tua kita dahulu dengan kata mereka 4 basah, 2 kering. 4 basah maksudnya 4 yang kena air, iaitu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. 4. Ini maknanya kena air.
Dan dua kering maksudnya dua yang tak kena air, iaitu yang pertama iaitu niat, dan yang kedua iaitu tertib. Ini maknanya tidak membabitkan air. Jadi dua perkara yang tak kena air, dampaknya kena air. Jadi untuk mudah orang tua dulu buat cara kesimpulan macam tu, iaitu 4 basah 2 kering. Jadi yang pertama iaitu niat. Jadi niat ini mesti diniat untuk kita berwuduk ketika mula mengenakan air di bahagian muka. Anggota wuduk yang pertama iaitu muka. Jadi apabila kita ambil air dan kita nak basuh muka, kita tolak tepi dulu hak sunat. Kita cerita hak wajib. Bila kita ambil air, kita nak basuh muka. Air itu kena di bahagian muka. Dan sunat kita mulakan membasuh muka di bahagian atas. Kita mulakan di bahagian atas, turun ke bawah. Kerana atas lebih mulia daripada bahagian bawah. Li syarafihi, kerana kemuliaannya. Jadi kita ambil air dan letak di bahagian atas. Maka masa mula-mula kena air itulah kita niat. Mula-mula kena air. Jadi kita niat, saja aku berwuduk, ataupun saja aku mengangkat hadas kecil. Saja aku berwuduk, saja aku mengangkat hadas kecil, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun basuhlah. Basuh. Gosok semua bagi rata muka kita, sampai semua dalam had muka itu kena air. Sekiranya kita kena air mula-mula, kita tak niat, kita dah basuh ni. Yang kita basuh tadi ni, bahagian dahi ni, kita dah basuh. Kita tak niat lagi. Sampai ke dagu, baru kita niat. Maka daripada tempat ni, yang tadi ni, sampai ke dagu ni, tidak dikira sebagai basuhan wuduk. Kenapa? Kerana belum lagi, belum lagi dikira sebagai wuduk. Sebab apa? Sebab belum niat lagi. Jadi niatnya, bila wuduk tu dikira bila? Apabila setelah kita berniat. Jadi permulaan basuh sampai ke sini belum niat. Di sini baru kita niat. Jadi di antara sini sampai ke sini ni, ini tak dikira sebagai wuduk lagi. Jadi mana bila kita tarik dan pusing dan sebagainya, maka kita kena ulang balik di kawasan, walaupun kita dah basuh tadi, tapi basuhan tadi tidak dikira sebagai wuduk kerana belum niat. Bukan bermakna wuduk tu mula-mula dengan niat, mula-mula basuh tu niat. Maksudnya kita kena air di muka, puk keluar niat. Lambat. Ambil semula air. Ada niat dulu. Basuh tak kena lagi. Start balik pula. Macam tu 4 kolah air pun tak cukup. Jadi maknanya bukan bermakna kena serentak, itu maksudnya mula-mula kena air itu terus niat. Tak ada masalah kena air. Selagi mana tak niat, selagi itulah tidak dikira basuhan itu sebagai wuduk. Tapi kalau niat sebelum kena air itu tak kena lagi. Kita dekat tangan macam ni, kita niat. Banyak juga orang macam ni, sebab dia belajar di sekolah tadika dulu, di sekolah pasti, sekolah fardu ain dulu, dia belajar macam tu. Dia ajar oleh ustaz-ustaz dia, ustaz-ustazah. Jadi masa pegang tangan begitu, niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Maka dia niat masa tu. Kemudian masa dia basuh kepala tadi, basuh muka tadi, tak ada niat itu, hilang niatnya. Tak diniatnya, maka tak jadi. Wuduk itu tidak jadi kerana niatnya sebelum daripada waktu. Jadi niatnya mesti pertama di dalam hati, yang keduanya niat itu pada permulaan basuh muka. Itu yang rukun yang pertama. Jadi kalau berlaku sebelum daripada tu tak jadi. Okey. Baik, yang seterusnya rukun yang kedua iaitu membasuh muka. Membasuh muka. Had muka ialah daripada kawasan tempat tumbuh rambut di sini sampailah ke dagu di bawah, tulang dagu ni, tulang geraham ni, ada lekuk kat bawah ni, ini had muka. Di sini tempat lekuk ni. Ini dari sudut memanjang, dari sudut panjang ini. Lebarnya hak muka daripada anak telinga sampai ke anak telinga ini. Ini dari sudut lebar. Maka kita pun buatlah muka kita ni dalam keadaan bulat macam ni. Bulat sampai ke anak telinga, tarik ke bawah. Mana bahagian dalam ni semuanya muka belakang. Jadi termasuklah bulu kening, termasuklah bulu mata, termasuklah misai, termasuklah kumis, termasuklah janggut dan sebagainya.
Maka janggut yang nipis wajib diratakan air. Janggut yang nipis wajib diratakan air. Kalau janggut tu tebal, maka tak wajib ratakan air, memadai saja diselati di atas bahagian janggut tadi. Jadi macam mana kita nak tahu janggut ni tebal atau nipis? Iaitu kalau kita duduk dalam majlis takhatub, maknanya kita nak bercakap duduk depan-depan tu, lebih kurang dalam jarak 3 hasta, lebih kurang 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, kita tengok nampak kulit di bawah. Ini maknanya nipis. Kena rata air di bawah. Kalau kita tengok tak nampak kulit di bahagian bawah, itu mana tebal. Mana janggut tadi tak perlu diratakan air di bahagian bawah, cukup memadai digosok di bahagian atas saja. Itu maknanya janggut yang tebal dan janggut yang nipis. Jadi dua perbezaan di situ antara janggut tebal dan janggut nipis. Termasuk dalam bahagian muka iaitu sideburn. Sebab kita tarik tadi sampai ke sini, ni sideburn ni. Ni sideburn ni. Tarik sampai ke sini, ini sideburn. Termasuk dalam bahagian muka yang wajib dibasuh dan diratakan air. Maknanya kalau air tak rata, air dalam tak kena air di bahagian sideburn ini, maka wuduknya tidak sah. Jadi kena ambil perhatian bagi orang yang sideburn yang panjang, dan kalau dia selak letak atas ni, sideburn yang panjang dan letak atas ni, maknanya bila dia basuh, ada sebahagian daripada sideburn dia ni tak kena, maka dia kena buat turun lah. Kalau rambut panjang tu dia selak kat sini, termasuklah perempuan sekalipun, jadi kena buat turun itu bagi rata semua air. Kalau tak cukup rata air tadi dengan sekali, maka ambillah tambahlah air yang lain. Contohnya kita basuh-basuh, air yang kita ambil tadi tak cukup untuk bahagian janggut kita ni, tambahlah air lain, gosokkan bahagian yang tak rata tadi, tak cukup dengan air tadi. Jadi jangan bagi ada bahagian anggota muka kita ni tidak rata air. Jadi ada 20 bulu di bahagian muka kita ni, 20 semuanya. Itu boleh lihat dalam kitab-kitab besar lah. Saya tak nak sebut panjang kerana kita baca ni hanya untuk sekadar urusan fardu ain saja, bukan untuk diperpanjangkan sangat. Yang seterusnya, basuh muka. Okey, itu had muka, tuan-tuan semua, termasuklah hidung dan sebagainya, itu kena rata air. Antara satu lagi yang kadang-kadang kita terlupa ialah pertama, yang kita cuai dalam bahagian muka ni, yang pertama ialah tarik mata. Jadi bila kita bangun pagi, kadang-kadang mata kita ni ada bertarik. Bila kita basuh dan sebagainya, ada tarik mata. Jadi tarik mata ni ada melekat ni. Jadi bahagian yang kena tarik mata ni, di bawah dia tu air tak rata, air tak sampai. Maka pada waktu itu, bahagian yang di bawah tarik mata tu tadi tak rata air dan tidak sah basuh muka dia. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mulut kita ni, jadi mulut ni pun sebahagian daripada muka ni. Bibir mulut ni sebahagian daripada muka. Jadi kita jangan tarikkan bibir mulut ni masuk ke dalam, supaya semua air ni terkena bibir mulut ni. Humratus syafatain, itu bibir mulut yang merah ni, ni termasuk di dalam bahagian muka. Jadi jangan, contoh kalau kita ambil uduk, kita buat bibir kita macam ni, kita kemam, macam tu ya. Maka sebahagian daripada bahagian muka ni tak kena air, maka tak sah lah basuh muka tadi. Bila tak sah basuh muka, kalau dia semayang macam tu, tak sah lah semayangnya. Baik, yang ketiga, rukun yang ketiga dalam mengambil wuduk ialah membasuh tangan sampai ke siku. Siku ni bahagian yang kita lipat ni, sini. Ini bahagian yang wajib kita basuh daripada hujung ni sampai ke sini. Jadi pastikan had yang wajib ini dibasuh ke semuanya, dan sunat kita tambah basuh ini sampai ke bahagian lengan. Sampai ke lengan kepala bahu ini disunat kita basuh sampai ke atas. Itu dalam bahasa Arab dia panggil ghurrah, dia panggil tahjil. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat esok akan diseru dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran maksudnya dalam keadaan muka bercahaya, kemudian dalam keadaan muhajjalin, kaki dan tangan bercahaya. Lalu Nabi SAW menyebutkan, siapa yang hendak
panjang ghurrah cahaya dia ni tadi, maka hendaklah dia panjangkan basuh, maknanya dia lebihkan basuhan ketika dia membasuh muka dan juga ketika dia membasuh tangan, lebih sampai ke bahagian bahu ni, kepala bahu. Kalau basuh muka dilebihkan sampai ke atas, sampai ke bahagian leher ni dan telinga. Itu dipanggil ghurrah, ghurrah dan tahjil. Itu sunat ketika mana kita basuh muka dan juga basuh tangan. Okey, basuh semua. Dan sunat dimulakan dengan bahagian depan. Mengikut sebagai ulama tak kisah sama ada air itu mengalir ataupun kita ambil, itu sunat dimulakan dengan bahagian depan. Ada yang membezakan, kalau air itu macam contoh air paip, ada ulama bezakan, kalau air itu air paip, sunat basuh bahagian siku dahulu. Kalau air itu kita ambil sendiri, sunat basuh bahagian hujung jari dulu sampai ke sini. Okey, itu cara kita membasuh tangan. Okey. Kemudian rukun yang ketiga, wa mashu syai'in minar ra'si. Kita menyapu sebahagian daripada kepala. Ayatnya sapu. Wamsahu dalam Quran disebut wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Maka kalimah menyapu dia tak sama dengan basuh. Basuh maknanya air itu mengalir. Jadi bila kita kata sapu, maknanya airnya tak mengalir. Jadi katalah kolah di sini, kita celup tangan kita dalam kolah dan kita angkat air yang lekat kat tangan itu, kita sapulah bahagian kepala. Sapu dalam mazhab kita Imam Syafi'i sah, walaupun paling minimal sekali kita sapu dengan sehelai rambut sekalipun, walaupun sehelai tadi satu separuh saja, satu juzuk pun sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia amat ringan dalam masalah ini. Dalam mazhab-mazhab lain ada disyaratkan sampai basuh sebesar tapak tangan. Ada yang syarat kena basuh pula sapu. Ada syarat kena sapu semua kepala. Jadi dalam mazhab kita ni agak ringan sekali, iaitu sapu selai rambut pun sudah memadai untuk rukun menyapu kepala. Tetapi sunat, walaupun begitu sunat kita sapu semua bahagian kepala kita. Sunat. Pertama, kerana keluar daripada khilaf ulama-ulama yang mewajibkan al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf itu adalah sunat. Jadi kita buat macam ni, kita celup dalam kolah ke apa, atau kalau kat paip, tangan kita ni air yang lekat kat tangan, kita letak kat ibu jari kita di tepi pelipis ni dan kita tarik ke belakang. Sekiranya rambut kita ni boleh berbalik, macam rambut saya ni sederhana, tak terlalu pendek, tak terlalu panjang. Sekiranya rambut kita ni boleh berbalik, maka kita tarik ke belakang dan kita tolak ke depan. Itu baru dikira sekali. Okey. Kemudian ambil sekali lagi, sapu kali kedua ke belakang, tolak ke depan. 2 kali. Tetapi kalau rambut itu tak boleh berbalik, seperti terlalu pendek atau terlalu panjang, contoh macam orang perempuan, dia rambut dia panjang. Kalau dia tarik ke belakang, dia tolak pun dia tak terbalik pasal rambut dia panjang. Ataupun rambut dia pendek. Dia rambut dia pendek. Pendek sangat. Dia botak ke apa, ataupun baru tumbuh je. Kalau dia tarik ke belakang, dia tolak pun tak terbalik, pendek rambutnya. Maka tidak disunatkan untuk tarik daripada belakang ni sekali saja. Tak disunatkan tolak ke depan. Hanya sekali saja cukup saja. Okey. Itu caranya untuk sapu kepala yang akmal ataupun yang sempurna. Yang kita kira dapat pahala banyak lah. Sapu ke semua bahagian kepala. Sunat. Baik. Seterusnya, rukun wuduk yang kelima, iaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Basuh kaki beserta dengan buku lali. Jadi kita basuh kaki sampailah kawasan buku lali. Jadi itu kadar yang wajib. Adapun yang sunat seperti saya sebut tadi, disunatkan melebihkan membasuh kaki dan tangan dan muka. Kenapa? Kerana cahaya kita di hari akhirat besok-besok, setakat mana cahaya kita setakat mana kita berwuduk, setakat itulah yang kita akan dapat cahaya di hari kiamat besok-besok. Jadi kalau di hari akhirat besok-besok,
cahaya ini adalah khususiah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maksudnya cahaya ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja, umat lain tak ada. Jadi umat lain akan melihat, ish, ni apa ni? Golongan apa ni yang muka mereka bercahaya dan kaki tangan mereka bercahaya. Jadi pada waktu itu orang yang basuh lebih wuduknya kaki dan tangan mereka dan muka mereka, maka besarlah cahaya dan banyaklah cahaya mereka. Jadi di dunia ni kita tak nampak pasal kita tak nampak cahaya tu. Tapi kalau di akhirat besok-besok, barulah kita tahu, ya Allah, ruginya tak basuh tangan dan basuh kaki lebih. Rupa-rupanya di akhirat banyak cahaya yang dapat. Jadi basuh kaki dan juga basuh kaki sampai ke buku lali. Buku lali tu buku tulang yang dua tu. Kemudian lebihkan sampai ke bahagian atas, sampai ke kepala lutut. Itulah yang disunatkan. Jadi sunat basuh anggota yang tangan dan kaki. Untuk basuh tangan sampai ke siku dan basuh kaki, sunat basuh mulakan kaki kanan, kemudian bahu kaki kiri, mulakan tangan kanan dan kemudian tangan kiri. Ada pun anggota lain basuh sekaligus. Tangan basuh mula-mula sunat tu pun sekaligus, berkumur pun sekaligus, sapu telinga pun sekaligus, basuh muka pun sekaligus. Bukan kanan dulu basuh, bahu kiri tak. Yang sunat kanan dulu bahu kiri hanya dua saja, kaki dan tangan saja ketika basuh tangan sampai ke siku dan juga ketika basuh kaki sampai ke buku lali. Dan yang seterusnya, rukun yang seterusnya iaitu tertib. Iaitu kita ambil wuduk mengikut susunan. Apa makna? Maknanya kalau yang pertama tidak sah, yang kedua tidak sah, yang ketiga tidak sah, yang keempat tidak sah. Itu maksud tertib. Maksudnya kalau dia ambil ismail tadi, dia basuh muka. Lepas dia basuh muka, dia basuh tangan. Lepas dia basuh tangan, dia sapu kepala. Lepas dia sapu kepala, dia basuh kaki. Kemudian dia nak pergi semayang, dia tengok ada seltip kat tangan dia, dia tak perasan. Oh, dia ingat dia seltip tadi melekat tadi. Masa dia ambil wuduk tu, seltip tu dah ada, cuma dia tak perasan. Dengan makna basuh tangan ni tidak sah. Basuh tangan tidak sah kerana tak cukup air. Apa yang dia perlu buat? Buang seltip itu dan ambil air, sapu bahagian yang tak rata itu. Sempurnalah basuh tangan kedua-duanya ini. Yang ni dah betul, cuma yang ni je tak sempurna. Jadi basuh kat tempat tak kena tadi air. Okey, selesai. Baik. Oleh kerana dalam wudu ada rukun tertib, bila makna yang depan yang tak sah, yang belakang yang selepas itu semuanya tidak sah. Jadi sekarang ni rukun basuh tangan tidak sah, maka rukun yang selepas basuh tangan itu semuanya tidak sah. Apa yang lepas basuh tangan? Iaitu sapu kepala dan basuh kaki. Maka sapu kepala dan basuh kaki pun perlu diulang semula. Basuh muka tak ada masalah pasal dah sah dah tadi, dah siap dah. Kan? Bukan kata kita kena ambil wuduk semula. Ini salah. Kalau kita kata kena ambil wuduk semula, tidak. Kita tengoklah. Kalaulah seltip tadi ada di kaki, buang seltip dan basuh tempat yang tak kena saja, sahlah di kaki itu tadi. Kemudian lepas basuh kaki, basuh apa? Tuan-tuan semua? Cuba jawab sikit ramai-ramai. Lepas basuh kaki, basuh apa? Ada basuh ke basuh kaki? Lepas basuh kaki kan, tak ada basuh apa adalah. Lepas basuh kaki, tidak ada basuhan lagi. Jadi tak ada apalah, selesai dalam wuduk kita. Okey, itu maksudnya tertib. Maksudnya tidak sah yang pertama, tidak sahlah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tidak sah yang nombor 2, tidak sahlah nombor 3 dan nombor 4. Tidak sah nombor 3, tidak sahlah nombor 3 dan nombor 4. Tidak sah nombor 4, jadikan nombor 4 itu sah, selesailah. Okey, itu maksudnya. Maksud dengan rukun tertib, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada kemusykilan, tuan-tuan boleh tanya di tuliskan soalan di ruangan komen, insya-Allah dalam masa lebih kurang 10 minit lagi saya akan tamatkan baca kitab ni, insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan masuk fasal yang seterusnya. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sekarang dia akan ceritakan niat. Apa makna niat? Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi,
kita kita mahu buat sesuatu, disertakan dengan perbuatan itu. Kalau kita nak buat sesuatu, qasad nak buat sesuatu, itu niatlah. Tetapi benda tu tadi tidak sekali dengan perbuatan. Dia dulu daripada perbuatan. Maksudnya macam mana? Contohlah, kita nak semayang. Semayang ni, mula-mula perbuatan semayang ialah takbir. Allah tu takbir. Jadi niatnya kena ada dalam takbir. Tetapi dia niatnya sebelum daripada takbir. Dia niat ketika dia berdiri itu, dia dah niat. Kemudian dia pun takbir, Allahu Akbar. Semasa dia takbir, kosong daripada niat. Tak ada niat dalam takbirnya. Maka semayangnya itu tidak sah. Niatnya tadi tidak sah. Automatik semayang tidak sah. Sebab niat tu salah satu daripada rukun. Jadi kenapa tidak sah? Kerana apa yang dia qasad tadi, keinginan dia untuk semayang tadi ada. Tetapi ada tu sebelum daripada perbuatan. Tidak sekali dengan perbuatan. Jadi mana-mana ibadat yang perlu pada niat, yang kena ada niat, mesti niatnya pada mula-mula perbuatan. Muqtarinan bifi'lihi, disertakan pada permulaan perbuatan, melainkan pada puasa saja, kata ulama, dulu sikit niatnya. Macam mana? Contoh kita belajar dalam bab puasa yang sebelum ni. Kalau kita puasa, kita boleh niat puasa fardu dari maghrib sampai ke subuh. Itu waktu niat. Tabid, mempermalamkan niat daripada maghrib sampai ke subuh. Sedangkan kita belajar niat itu mesti di awal ibadat. Awal ibadat puasa ni itu daripada subuh. Bila terbit subuh tu, itulah start puasa. Tetapi kenapa kita boleh niat awal? Kerana masyaqqah, susah. Susah, kenapa? Susah kita nak tentukan awal puasa tadi. Kan, kita nak tengok matahari, kita nak tengok matahari keluar, lepas tu kita niat. Itu agak susah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi kesusahan itu membawa kepada kesenangan. Jadi maknanya kalau kerana susah tadi, jadi Allah Ta'ala bagikan keringanan kepada kita dalam bab puasa, boleh kita niat awal. Adapun dalam bab ibadat semayang, dalam bab ibadat ambil semayang, ibadat mandi junub dan sebagainya, semua niatnya perlu di awal perbuatan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat adalah di hati. Tu niat tu dalam hati tadi. Disebut di mulut tu bukan niat, itu dia panggil lafaz niat. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan berlafaz dengannya, dengan niat tadi sunnah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, berlafaz dengan niat hukumnya sunnah. Mustahabun, itu sunnah. Kenapa? Kerana dia boleh membantu hati kita menghadirkan niat. So itu dalam masyarakat Melayu kita, diajar lafaz-lafaz niat ni. Nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala, nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala, kan, usalli fardal maghribi. Ini lafaz-lafaz niat ni diajar dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu. Kenapa? Kerana kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i berlafaz dengan niat itu hukumnya sunat. Tetapi kita kena faham sunat tu kenapa. Sunat itu tujuannya untuk membantu hati kita hadir niat. Tetapi kalau berlaku sebaliknya, contohnya macam mana? Contohnya, hati kita ni boleh dah niatnya, tak ada masalah. Kalau tak sebut usalli pun tak ada masalah. Allahu Akbar, boleh niat. Tetapi kita nak bersungguh sebut usalli, yang jadi usalli tu jadi payah. Niat hati dia okey, Allahu Akbar. Jadi pada waktu itu, pembantu yang sepatutnya membantu dia, menyusahkan dia. Pada waktu itu tinggalkanlah usalli tadi. Tak payah usalli lagi. Kerana tujuan usalli itu adalah untuk membantu hati kita. Jadi ada sebahagian orang Melayu kita, kalau dia tak sebut usalli, saya tanya dia, kalau tak sebut usalli boleh niat? Boleh Ustaz? Allahu Akbar, boleh niat. Habis tu yang sebut usalli, orang duk sebutlah ke? Saya sebutlah usalli. Jadi sekarang ni tujuan usalli tadi adalah untuk membantu kita. Tetapi sekarang dah jadi masalah pula. Pembantu bawa masalah kita, kan?
Orang gaji di rumah kita membawa masalah kat kita. Buanglah orang gaji tu. Itu maksudnya. Okey. Jangan jadi, bukan saya nak kata salah usalli tu dah. Okey. Sebab ada begitu. Tetapi kalau kita dengan usalli tu dia boleh menghadirkan niat dan kita takbir Allahu Akbar, boleh senang masuk niat pasal dah sebut usalli, alhamdulillah. Itulah yang dikatakan berlafaz dengan niat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Jadi kita jangan bergaduh lah. Benda ni benda khilafiyah. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh dan sebagainya. Kadang-kadang hari ni orang suka bergaduh masalah-masalah khilafiyah, dikatakan benda ni benda bid'ah dan sebagainya. Jadi untuk memahamkan satu-satu hukum, bukan kena faham hadis saja, kena faham banyak benda lagi. Kena faham usul fiqh, kena faham lagi cara-cara nak mengeluarkan hukum dan sebagai istinbatul ahkam dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Banyak ilmu agama ni bercabang-cabang. Bukan satu bab je kita jumpa hadis, kita kata Nabi tak ada sebut, ini tak boleh sebut dan sebagainya. Jadi isu berlafaz dengan niat ni saya kira isu yang dah selesai lama dah. Cuma saja je nak sebut, nak bagi panaskan tuan-tuan semua malam-malam ni. Hujan-hujan ni akan bagi hangat sikit suasana. Okey, baik. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi. Dan waktu niat tadi ialah ketika mula-mula membasuh awal juzuk daripada muka. Mula-mula basuh juzuk yang pertama daripada muka. Ketika mula-mula basuh, itulah niat untuk kes wudu. Kalau kes yang lain, mula-mula ibadat lah. Kalau mandi wajib, mula-mula kena air ketika nak mandi wajib. Kan? Kalau semayang, mula-mula takbir Allahu Akbar. Kalau korban, ketika mana kita nak sembelih binatang korban, ataupun kita dah tahu ini binatang korban kita. Kan? Jadi maknanya setiap ibadat yang ada niat, awal perbuatan itu kena niat di mula-mula. Melainkan yang dikecualikan tadi adalah puasa. Dan rasanya ada 3 lagi ibadat yang lain. Saya tak ingat. Cuma yang datang sekarang ni puasa. Rasanya ada 3 lagi ibadat yang lain boleh niat awal sikit daripada itu. Tetapi kalau dalam mazhab lain, azam tu dah dikira. Contoh dalam mazhab-mazhab yang selain pada mazhab Syafi'i, kalau kita nak semayang, kita sebelum semayang tu, kita berdiri tu, kita dah hadirkan niat. Okey, kita hadir niat. Bila kita dah hadir niat, kemudian lepas pada tu, kita pun Allahu Akbar. Dalam takbir tu, tak payah ingat apa-apa. Tak ingat apa-apa. Itu sah dalam mazhab selain mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang yang was-was, yang inilah kita ajar kat dia. Allah. Dia was-was. Ajar macam ni. Cik niat sebelum takbir. Niat dulu. Lepas tu takbir, cepat-cepat ya. Allahu Akbar. Tak ingat apa pun tak ada masalah. InsyaAllah. Untuk orang yang penyakit was-was. Kemudian, وَالتَّرْتِيبُ أَلَّا يُقَدَّمُ عُضْوٌ عَلَى عُضْوٍ. Tartib, dia kata antara maksud tartib ialah, dia huraikan maksud tartib tadi ialah kita tidak mendahulukan satu anggota di atas anggota yang lain. Maksudnya jangan kita basuh kaki dulu baru basuh muka. Jangan basuh lengan tangan dulu baru basuh muka. Maknanya terbalik, dia kena ikut susunan. Jadi nombor 1, 2, 3, 4 tertib. Jadi bila cukup ikut macam tu, kalau nombor 1 sah, nombor 2 sah. Kalau nombor 2 sah, nombor 3 sah. Kalau nombor 2 tak sah, nombor 3 tak sah, nombor 4 pun tak sah. Itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan dengan tertib. Dan saya ingat, okey, satu lagi, saya tambah satu lagi, fasal. Fasal yang seterusnya, al-ma'u qalilun wa kathirun. Fal-qalilu ma duna al-qullataini wal-kathiru qullatani fa-akthar. Air ni, jadi dalam kitab ni dia sebut secara ringkas. Air dia sebut hanya air banyak, air sikit je. Dalam kitab-kitab lain dibahagikan air sebagai air mutlak, air musyammas, air mutanajjis, air mutaghayyir dan sebagainya. Banyak perbahasannya. Cuma insya-Allah mungkin saya sebut sikit benda ni malam besok insya-Allah. Cuma malam ni dia sebut, dia kata air itu banyak dan sikit. Jadi air yang banyak, air yang sikit dia berbeza hukum. Jadi kita nak tahu macam mana yang dikatakan air itu banyak dan dikatakan air itu sikit. Jadi air yang banyak, maksud kata dia 2 kolah.
Qolah ni asalnya tempayan. Qullah asalnya tempayan yang dibuat di satu kampung yang bernama Hajar. Kampung tu bernama Hajar. Jadi tempayan tu dia standard, lebih kurang standard lah. Jadi ada diriwayatkan bahawasanya satu tempayan itu mencukupi 2 kirbah, 2 tempat simpan air yang dibuat daripada kulit, dan 2 kirbah lebih. Jadi Imam Syafi'i dia fikir 2 kirbah lebih. Lebih-lebih tu kita ambil separuh lah, senang dia kata kan. Jadi 2,5. Jadi bila 2 tempayan maknanya 5 kirbah. 1 kirbah biasanya boleh masuk 100 kati Baghdad. Timbangan masa di zaman Baghdad dulu. 1 kirbah 1 kati. Jadi 5 kirbah 500 kati. Jadi air yang banyak maksudnya 2 kolah, iaitu 500 kati Baghdad. 500 ritlim Baghdadiyin. Itu disebut dalam kitab Matan Abi Syuja'. 500 kati Baghdad. Jadi sekarang kita ni bukan duduk di negara Baghdad, kan? Kerajaan Baghdad dah jatuh. Naik kerajaan Damsyik, jatuh. Kerajaan Mesir, jatuh. Uthmaniyah, jatuh. Sekarang ni kita dah tak pakai sukatan macam tu. Kita pakai metrik. Sukatan metrik. Kiloliter dan sebagainya. Jadi gagaklah berapa liter. Jadi ulama' yang kira tu ada setengah yang mengatakan 2 kolah itu lebih kurang 200 liter. Lebih, 200 liter lebih. Jadi air yang mencukupi 200 liter lebih itu adalah 2 kolah. Air yang tak cukup 200 liter itu bukan daripada 2 kolah. Itulah lebih kurang. Jadi maknanya air 2 kolah hukum dia lain, dan air yang kurang daripada 2 kolah hukumnya lain. Antara hukumnya yang disebut di sini, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit, air yang tak cukup 2 kolah, jatuh najis dalam tu, terus jadi najis air tu walaupun tidak berubah. Contoh, di rumah kita ada air 1 baldi. 1 baldi ni bukan 2 kolah. Tiba-tiba cicak berak pun masuk. Tai cicak ni najis. Dan najis ni najis yang tidak dimaafkan. Bila dia jatuh ke dalam air tai cicak tadi, dalam baldi tadi, maka air itu tadi terus menjadi air mutanajis. Walaupun kita cium tak berubah, kita tengok warna tak berubah, rasa tak berubah, tak ada berubah, warna, bau dan rasa tak ada berubah, fizikal air itu semua tak berubah. Tetapi dia jatuh dalam air yang sedikit, terus jadi air itu mutanajis. Itu maksud dia. Tetapi kalau air itu air yang banyak, melebihi 2 kolah dan lebih, maka air itu kalau dia jatuh najis, dia tak jadi mutanajis. Melainkan berubah warna, bau dan rasa. Contoh, tai cicak jatuh dalam kolah. Kolah tu 2 kolah masjid, 2 kolah. Pada adatnya tak berubah warna, bau pun tak berubah, rasa pun tidak berubah. Maka pada waktu itu air itu masih air mutlak, suci dan menyucikan lagi. Tidak apa masalah, boleh dibuat bersuci lagi. Itu beza air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi dalam kitab Matan Safinatun Najah ini, dia sebut rekas je berkenaan dengan air. Walaupun sebenarnya air ini benda penting. Sebab apa? Sebab alat untuk membersihkan najis, dan juga alat untuk bersuci yang lain, mengangkat hadas dan juga membersihkan najis. Jadi dalam fiqh, tuan-tuan semua, nak bersuci ni, alat dia ada 4 saja. Yang pertama air, yang keduanya tanah, saya sebut dah malam tadi. Yang ketiganya penyamak kulit bangkai kita nak samak. Yang keempat takhallul, maksudnya arak bertukar menjadi cuka. Selain daripada 4 ini, alat dia tak boleh bersih. Kan? Air mesti air mutlak. Jadi kalau kita katalah, ini cerita ikut hukum mazhab Syafi'i lah, kan? Katalah cicak berak kat kapet. Kapet tu jadi
najis lah. Cicak tu basah, kena kapet. Jadi kapet tadi dah jadi mutanajis. Kita ambil tahi cicak tadi dan buang. Apa jadi kat kapet ni? Kapet ni mutanajis. Dah bersih ke belum? Belum lagi. Lepas tu kita biar kena matahari apa semua. Kan? Biar kena matahari kering gitu saja. Bersih ke belum? Belum lagi. Dia dah kering. Kering. Guna alat pembersih. Alat pembersih ada 4 saja. Matahari bukan alat pembersih najis mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada mazhab yang mengatakan matahari juga alat pembersih. Itu saya tak nak cerita lah tu. Cuma cerita mazhab Syafi'i dulu. Jadi kita biar akad begitu buat. Tempat itu masih bernajis, tak dibasuh. Alat membersihkan najis ialah air. Itu alat yang asli. 4 tadi saja alat taharah. Jadi sebenarnya air penting. Cuma kadang-kadang kita cuai dalam bab tu. Cuma dalam kitab ni dia sebut gitu saja air. InsyaAllah cuma mungkin malam besok saya akan ceritakan lebih detail sikit lah mengenai air ni, insyaAllah. Jadi sambungannya malam besok, insyaAllah. Jadi setakat dahulu sudah berlalu setengah jam lebih, 40 minit dah. Okey, insyaAllah. Jadi sekarang kita akan tengok soalan lah kalau ada soalan. Okey, ada soalan tak? Cute juga ustaz ni. Siapa ni? BSK. Okey, baik Ustaz Abdullah. Makna barakallah fika barakallah. Okey. Apa ni? Okey, Pak basah dua kering. Okey, niat wuduk itu wajib dilafazkan atau cukup sekadar lintasan di hati saja Ustaz? Yang tadi dah saya sebut tadi. Niat wuduk tadi ialah dalam hati itu yang dipanggil niat. Yang dilafazkan di mulut itu dia panggil lafaz niat. Lafaz niat tu hukumnya sunat saja dalam mazhab Syafi'i. Jadi tempat niatnya dalam hati. Jadi kalau katalah dalam hati dah ada, lafaz niat tak ada. Lafaz niat itu benda sunat saja. Kan tak ada masalah. Sah dalam wuduk tadi. Kalau ada lafaz niat tapi dalam hati tak ada, tak sah wuduk tu. Pasal iaitu lafaz niat, yang naknya niat. Okey, bagaimana niat orang yang selalu berhadas daimul hadas? Orang yang daimul hadas, dia tak boleh niat mengangkat hadas. Dia kena niat untuk mengharuskan solat. Saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Kenapa? Kerana dia bukan mengangkat hadas. Jadi mungkin ada yang tak jelas daimul hadas. Daimul hadas ni macam ni tuan-tuan semua. Orang yang istihadah, orang yang kencing tak terus seperti yang saya sebut malam tadi, apa yang dia kena buat? Pertama, dia kena tunggu masuk waktu. Lepas masuk waktu, dia kena bersihkan dulu kemaluan dia. Lepas tu, dia kena sumbat kemaluan dia. Kalau yang perempuan sumbat, kalau tak puasa, kalau puasa tak payah. Kalau lelaki, dia kena ikat. Lepas pada tu, dia kena pakai cawat. Lepas pada tu, dia terus ambil wuduk. Masa dia ambil wuduk, niatnya ialah saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Kenapa dia tak boleh niat mengangkat hadas? Kenapa? Kerana hadasnya tidak terangkat. Jadi saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Jadi niat, sudah habis semayang tadi, dia terus semayang, dia tak boleh berlengah. Kalau macam kita orang yang sihat, kita ambil semayang, kita boleh lengah-lengah dulu, makan dulu apa semua, baru kita semayang, tak ada masalah, sah. Ini untuk orang yang tidak sahibul darurah, orang yang bukan darurat. Tetapi bagi orang yang sahibul darurah, orang yang darurat ini, maka dia tak boleh berlengah. Sebab apa? Sebab takhfif, untuk mengkurangkan keluarnya najis. Kalau dia berlengah-lengah, najis dia sentiasa keluar kan. Darah istihadah tu keluar. Jadi banyaklah najis tu. Jadi dia nak mentaklilkan, mengurangkan, mensedikitkan najis tadi, maka dia tak dibenarkan untuk melengah-lengahkan. Kalau dia lengah-lengahkan, dia kena start buat proses macam tu tadi daripada awal. Maksudnya kena bersihkan balik, kena sumbat balik, kena pakai cawat balik, ambil ismayang balik, kemudian semayang. Okay? Dia tak boleh lepas ambil ismayang tu dia tengok dulu TV, cerita Hindustan ke, cerita Korea ke, cerita Jepun ke apa sebagainya. Lepas tu habis, dia tengok movie, baru dia semayang. Dia tak boleh. Macam kita tak ada masalah. Orang yang sihat ni tak ada masalah. Okey, insyaAllah.
Kalau botak tak ada rambut, macam mana? Sapu kepala kan? Sapu sekali je lah. Kan? Sapu gitu sekali ya untuk sunatnya. Dia sapu kepala. Jadi oleh kerana rambut dia duduk di kepala, dia boleh tak sapu rambut? Dia asalnya wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Jadi maknanya orang yang tak ada rambut betul lah dia sapu kepala. Kalau ada rambut, sapu di bahagian rambut. Sebab rambut tu bersambung dengan kepala, maka dikira sebagai kepala. Jadi kalau dia tak ada rambut yang nak basuhan sunat tadi, sapuan sunat tadi, sapuan yang sunat, maka dia sapu sekali je lah. Cukup lah pasal tak ada rambut, tak kebalik, dia tak ada bergerak, tak perlu ke depan tu. Sekali je lah cukup. Okey. Ustaz, boleh Ustaz ulas qasad ta'arud ta'yin? Baik. Qasad maksudnya kita nak buat satu ibadat. Contoh semayang lah. Qasad maksudnya kita nak semayang. Tu dia panggil qasad. Dia panggil ta'alluq iradah. Iradah ni kemahuan kita. Kita mahu. Kan? Iradah sifat Allah Ta'ala tu satu bab. Ini iradah makna kemahuan kita. Kemahuan tu dipanggil qasad. Baik, bila kita mahu, di bawah mahu tu tadi dia ada tangkai-tangkai dia. Kalau semayang dia kena mahu ada apa mahu? Kena ada ta'arud dan ta'yin. Kalau semayang fardu. Jadi kena ada mahu semayang fardu, mahu semayang tadi fardu tu dipanggil ta'arud. Kemudian fardu apa? Zuhur, tu ta'yin. Jadi qasad tu dia punya orang panggil pokoknya. Kemudian tangkai-tangkai dia tu ta'arud, ta'yin. Qasad tu yang pentingnya. Jadi ta'yin tu pun qasad juga. Ta'arud tu pun qasad juga. Ta'arud tu qasad juga. Nak juga, nak apa? Nakkan semayang fardu, ta'arud. Ta'yin, nakkan semayang zuhur. Jadi maknanya nak semayang fardu zuhur. Semua tu nak belaka. Bila kita nak tu tadi, bila masa tertakbir, Allahu Akbar, ada dalam hati kita, di dalam mana-mana bahagian daripada Allahu Akbar, daripada alif sampai ra, maka semayang tu sah lah. Kan? Jadi tak ada payah mana sebenarnya. Bukan baca. Kalau Allah sahaja aku, memang payah lah tuan-tuan semua. Dia bukan nak kena baca. Masa kita berdiri nak semayang tu, kan, kita istihdar dulu. Kita hadirkan benda tadi. Nampakkan dalam hati kita benda tu. Lepas tu, jangan bagi hilang 3 benda tadi. Nampak. Bukan baca, nampak. Hadirkan dalam hati. Jadi, ni payah tu. Saya harap tuan-tuan boleh faham lah tu. Jangan baca. Kalau baca, jadi letih lah. Itu jadi was-was tu. Jadi sebelum kita nak semayang, kita hadirkan dulu dalam hati 3 benda tadi. Yang wajib, qasad, ta'arud, ta'yin. Yang lain semua sunat belaka. Wajibnya 3 tu. Aku semayang, fardu zuhur. Macam itulah dia punya bahasanya. Cuma bukan nak baca benda tu, kena hadirkan. Nak benda tu, nak buat benda tu. Kan? Nampak benda tu 3 dalam hati. Kemudian jangan bagi hilang. Nampak dalam hati. Allah, masa sebut Allah tu tak hilang. Allahu Akbar. Soalah semayangnya. Sebab itu sebenarnya kalau betul-betul faham, tak perlu sampai Allah. Dia jadi panjang Allah bergegar-gegar. Jadi dia baca. Mana baca? Baca tak jadi. Jadi cara dia macam mana? Cara dia sebelum semayang tu hadirkan dulu. Nampakkan dalam hati. Kemudian bila dah nampak tadi takbir. Allah. Masa takbir tu jangan bagi hilang. Yang kita nampak tadi. Nampaknya mesti nampak dalam hati. Kalau saya fardu 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad apa? Aku nak semayang. Nak semayang tahu dah. Kita nak semayang. Kita tahu dah. Kan? Macam kita keluar daripada rumah, kita nak pergi kerja. Kan? Ada kita sebut, sahaja aku nak pergi kerja. Bukan macam tu. Mana kita nak pergi kerja tu, maknanya kita qasad dah tu. Kan? Semua kena ada lagi 1. 2 lagi. Ta'arud dan ta'yin. Fardu dan juga ta'yin. Apa benda yang kita nak itu. Semayang apa. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu ta'yin. Fardu, ta'arud. Qasad, mahu semayang. Jadi ada benda 3 tu dalam semayang. Sahlah untuk semayang fardu yang seorang diri. Kalau kita ikut imam, kena masuk lagi 1 makmum. Kan? Kalau kita semayang Jumaat, bersama kena masuk lagi makmum. Okey?
Kalau kita sembahyang qasar, kena masuk satu lagi qasran, qasar. Okey, insya-Allah. Nanti saya akan sebut dengan lebih detail lagi pada perbahasan bab sembahyang nanti insya-Allah. Cuma itu sebagai mukaddimah saja, okey. Air musyammas dan mustakmal boleh digunakan untuk apa ya Ustaz? Air musyammas boleh digunakan untuk bersuci, cuma dia makruh. Apa makna air musyammas? Air yang terkena cahaya matahari panas. Bila dia panas, kemudian dipanaskan di dalam bekas yang boleh ditempa, yang diketuk. Apa? Besi, tembaga dan sebagainya. Yang lain daripada emas dan perak. Kalau dalam bekas plastik tak ada air musyammas. Okay? Jadi air itu dipanas kena cahaya matahari di negeri panas pada musim panas di dalam bekas yang boleh ditempa. Jadi air bekas boleh ditempa makna besi, logam lah, logam. Logam tu selain pada emas dan perak. Maka jadilah itu air musyammas. Maka menggunakan air musyammas ketika dia panas, hukum dia makruh. Tapi boleh buat bersuci, boleh ambil wuduk apa semua, cuma makruh saja. Sementara air mustakmal tu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nak guna untuk benda lain tak ada masalah. Untuk bersuci yang wajib tak boleh untuk air mustakmal. Okey. Yang nak guna untuk siram pokok bunga ke apa tak ada masalah. Air mustakmal. Nak bersuci je tak boleh. Untuk mengangkat hadas dan membersihkan najis tak boleh. Boleh guna tak air yang sedikit jika termasuk bangkai binatang yang tak mengalir darahnya? Itu dimaafkan, najis yang dimaafkan. Air binatang yang tidak mengalir darahnya, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, bila dia jatuh ke dalam air dan benda-benda cair, hukumnya dimaafkan. Contoh bangkai binatang yang tak darah apa? Lalat. Sebab itu Nabi SAW sebut, iza waqa'at fi ina ahadikum falyaghmishu. Kalau jatuh lalat dalam bekas minuman kamu, makanan apa semua, falyaghmishu, selamkan dia. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wal ukhra dawa'un, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelah sayap tu penyakit, sebelah lagi adalah ubat. Jadi lalat tu tadi, dia tidak berdarah. Kalau kita belah tak ada darah. Jadi dimaafkan jatuh dalam benda cair, termasuklah air dia sedikit, dia tidak menjadikan mutanajis, sebab tu boleh minum. Tapi dengan syarat dia jatuh sendiri. Bangkai tadi jatuh dengan sendiri. Kalau kita sengaja bawa masuk, tak boleh jadi najis air tu. Contoh semut. Semut dia masuk dengan sendiri. Bangkai tu dah mati dalam, masuk dengan sendiri. Kalau kita yang masukkan bangkai tu tadi, maka itu dia apa benda, itu jadi mutanajis. Kita ambil lalat dah mati ni, kita pun bawa masuk dalam air Nescafe ais kita. Lepas tu kita pun kacau-kacau kita buang. Boleh minum. Ustaz kata boleh minum? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu dengan perbuatan kita. Itu jadi najis. Yang dimaafkan tadi, yang najis yang dimaafkan tadi, iaitu kalau dia jatuh dengan sendiri, itu dimaafkan. Seterusnya, di mana datangnya pula arahan suruh buat 3 kali dan sunat basuh telinga? 3 kali basuh telinga, basuh lain tu semua tu, itu sunat. Dalam kitab kita tak dibincangkan benda sunat, pasal dia kisah asas fardu ain. Jadi banyak benda sunat ni. Bersugi sunat wudu, membasuh 3 kali sunat wudu, masuk air ke hidung, berkoma-koma, basuh telinga. Banyak lagi yang tidak disebutkan di sini. Iaitu dia panggil sunat wudu, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan rasa perlu, insya-Allah malam besok saya sebut sikit sebelum kita masuk ke dalam bab air, panjangkan bab air. Saya akan sebut tentang sunat-sunat wudu. Basuh 3 kali dan sebagainya. Cuma saya sentuh sikit-sikit tadi tentang sunat-sunat tu, mana basuh lebih dan sebagainya. Banyak lagi perkara-perkara sunanul wudu, sunat-sunat wudu yang tidak disebutkan di sini. Sebab tu saya buka ruang tuan-tuan untuk bertanya. Sebab banyak mungkin yang tak disebut dalam kitab. Yang pasal wudu dengan selotip tadi, lepas dia cabut selotip tu, perlu ke dia niat semula untuk sambungan basuhan bagi tempat yang ada selotip tadi? Tak perlu dah. Pasal niat itu tidak batal.
Niat tu tidak batal. Ustaz Muhammad Abdullah Mamak Nur. Apa benda? Rindu pula pada Ustaz. Ada. Salah dekat mana? Kat kampung ke? Kat Kelantan lagi. Sedap dekat Kelantan salah. Bila nak balik KL ni? Okey, insyaAllah kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, saya ingat ada setakat itu saja soalannya yang ada tertulis di sini. InsyaAllah malam soalan 2. Siang hari Ustaz Zaki buat apa sekarang sejak PKP? Tak ada buat apa lah, dekat rumah. Tengok-tengok buku, tengok-tengok kitab, tengok-tengok anak gitu je lah. Tak buat apa. Makan, minum, tidur. Kadang-kadang Baham Samsul tu je lah. Okey, insyaAllah. Yang sideburn tadi, macam mana nak bezakan dengan rambut tepi? Macam mana rambut tepi macam mana? Rambut tepi ni, sideburn rambut tepi. Maksudnya sideburn ni wajib, rambut tepi ni sideburn lah kot. Ke macam mana? Jadi kita tarik ni sampai ke atas ni, sampai ke atas telinga ni. Ni kan sideburn ni masuk dalam sepadan bawah. Yang atas tu bukan muka. Kita tarik ni, ni sideburn. Ni. Okey. Jadi itu yang wajib dibasuh ni. Yang rambut tepi ni, rambut tepi yang panjang. Kalau dalam bahagian muka kena basuh. Kalau bukan bahagian muka tak basuh. Tak kisahlah apa nama dia. Jadi ni sepadan muka ni. Jadi yang dalam bahagian muka kena basuh. Yang bukan bahagian muka tak wajib basuh. Itu je lah. Bulu-bulu yang ada bahagian muka semua, misai apa semua. Ustaz, dekat tangan ada bekas luka. Macam mana air yang lalu atas luka tadi? Air lalu atas luka. Tangan ada luka. Lepas tu kita boleh alih semua. Kena yang bahagian luka pun boleh kena air. Tak ada masalah. Sahlah wudu tadi. Melainkan kalau kita balut. Bila balut, dia kena masuk dalam hukum lain pula. Hukum jabirah. Hukum jabirah. Kalau tak balut, tak ada masalah. Kalau dia balut, dia ada hukum jabirah. Yang hukum jabirah tu insyaAllah nanti bab tayamum nanti insyaAllah. Okay. Kita nak kena perinci kan. Nak jawab soalan tu malam ni tak sempat lah. Dia panjang sikit cerita bab jabirah. Jabirah tu balutan. Penting tuan-tuan semua belajar bab balutan ni. Kenapa? Kerana kadang-kadang berlaku accident ke, berlaku apa. Kan? Kita nak tahu macam mana cara nak berwuduk dan sebagainya. Nak tayamum pun macam mana. Ramai orang silap. Sebab bila ada balut, dia turun tayamum je. Sebenarnya tak boleh macam tu. Dia kena berwuduk juga. Jadi nanti insyaAllah nanti bab tayamum nanti kita akan sentuh bab balutan, belatan ni dia panggil jabirah. Okay, insyaAllah. Sama Hazwa Anani, insyaAllah nanti masalah bab berbalut ni insyaAllah nanti sampai kepada perbahasan bab tayamum nanti ya. Saya akan ceritakan di situ. Cuma sekadar asasnya, asas dulu lah saya sebut secara asas. Kalau anggota kita dibalut, katalah tangan kita ni dibalut atau pakai cermin dan sebagainya, kita mesti ambil wudu untuk wudu. Kes wudu ni lah, mandi wajib lain pula. Kan? Kita mesti ambil wudu. Sebab apa? Sebab banyak lagi anggota yang boleh kena air. Muka boleh, tangan kanan boleh, tangan kiri je tak boleh ni. Kepala boleh sapu, kaki boleh. Takkanlah sikit benda ni kita nak tinggalkan wuduk tu tayamum. Tinggalkan yang asal. Ambil tu ganti. Itu tak kena macam tu. Jadi kita kena berwuduk dulu. Berwuduk semua. Okey. Kemudian basuh muka. Basuh tangan. Basuh tangan yang boleh basuh.
Di sini ni ada bahagian balutan tadi. Macam mana bahagian balutan tadi ni? Ni air tak kena ni. Air tak kena, okey gitu je kita kata. Okey no problem. Tak boleh no problem macam tu. Dia ada cara untuk ganti air tak kena bawah ni. Macam mana nak ganti dia? Nak ganti air tak kena bawah ni mesti ditayamum. Sebagai ganti tak kena air. Cover, bahasa cover. Kalau sebut ganti kan orang payah nak faham lah. Untuk cover dia tak kena air tu. Jadi kita tayamum. Tayamumnya kat mana? Ada orang silap dia ambil debu sapu sini. Bukan debu sapu sini. Tayamum tepuk, sapu muka, tepuk, sapu tangan begini. Itu tayamum. Walaupun kena sikit tu ya. Itu maksud tayamum. Untuk ganti ni. Selesai yang tu, barulah terus sapu kepala dan basuh kaki. Itu cara dalam mazhab Syafi'i. Dia ada khilaf sikit-sikit untuk ada jalan-jalan longgar dan sebagainya. InsyaAllah saya akan sebut masa perbahasan tayamum nanti insyaAllah. Okay, dalam 2-3 sesi. Tayamum ni dalam 2-3 sesi lagi lah insyaAllah kita akan jumpa tayamum nanti insyaAllah. Cuma itu asas berkenaan dengan balut. Cuma soalan tu terlalu umum, saya tak boleh nak cerita semualah berkenaan dengan anggota berbalut. Okay, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya rasa dah lewat dah ni. Pukul 10.30 dah. Dah melebihi had waktu. 10.33 dah. Jadi kita 9.30, 10.30 saja. InsyaAllah dia tak boleh lama-lama sangat. Takut tuan-tuan jadi jemu. Saya pun jadi penat. Okey, insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi malam besok dengan sambungan kitab Safinatun Najah. InsyaAllah malam besok kita sambung bab air, yang bahagian air sedikit. Kemudian kita masuk perkara yang mewajibkan mandi dan juga rukun mandi dan juga syarat berwudu. Okey, insyaAllah 3 fasal lah malam besok insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.